Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita diberi peluang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan solat berjamaah, fardu maghrib berjamaah, dan kita duduk sama-sama di antara maghrib dan isyak di dalam satu majlis ilmu, majlis yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang membawa kepada kita ini ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan majlis yang kita hadiri ini mendapat pandangan dan kasih sayang daripada Allah subhanahu wa ta'ala, seterusnya mendapat redha daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ditempatkan di tempat yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, daripada kalangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, daripada kalangan para syuhada, daripada kalangan awliya salihin, daripada kalangan orang-orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita ini untuk menuntut ilmu, dan Allah subhanahu wa ta'ala jugalah yang memberi darjat kepada orang yang mana menuntut ilmu. Allah perintah pada kita menuntut ilmu, kemudian Allah bagi kita pula martabat, bagi hadiah lagi untuk kita menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat darjat orang-orang yang menuntut ilmu itu dengan beberapa darjat. Setiap darjat Allah subhanahu wa ta'ala yang kurniakan itu di antara langit dan bumi. Masya Allah. Kita tak nampak lagi darjat tersebut. Nanti hari akhirat nanti kelak, bila kita dah nampak nanti, kita mengharapkan, kita minta Allah subhanahu wa ta'ala, narji' na'mal salihan inna muqim. Kita minta Allah subhanahu wa ta'ala, kita nak balik semula kepada dunia, na'mal salihan, kita nak beramal saleh, inna muqinun, sesungguhnya kami ini daripada kalangan orang yang yakin. Kita dok baca pada hari Jumaat, subuh Jumaat semua. Kenapa? Sebab hari tu kita dah nampak. Sekarang kita tak nampak. Hari dulu, waktu dah atas dunia, kita tak nak hadir majlis-majlis ilmu. Kita tak nak hadir pada majlis-majlis zikir, sebab kita tak boleh nak tengok. Bila Allah subhanahu wa ta'ala dah kumpul sekalian manusia, Allah dah bagi dah balasan, yang mana yang dapat martabat dan darjat yang tinggi, kita pun tengok saja. Seumpama kita ketika mana masuk belajar di universiti ataupun di sekolah dulu, waktu tengah nak belajar, kita malas untuk nak ulang kaji. Tapi bila dah akhir, dah sampai pada waktu penyampaian hadiah, kita tengok orang dapat peringkat ataupun pangkat mumtaz, iaitu cemerlang, pelajar-pelajar cemerlang, semua satu seorang-seorang naik seorang. Pelajar sekian dapat 100%, dapat 99.9. Kita tengok, oh mungkinnya aku tak belajar sungguh-sungguh. Itu baru atas dunia kita rasa rugi dah. Belum nanti di akhirat, nanti Allah subhanahu wa ta'ala tak akan kembalikan kita di atas dunia ni. Maka selagi mana kita diberikan ruang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selagi mana kita diberikan nyawa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita cuba untuk usaha untuk mendapatkan kasih sayang daripada Allah subhanahu wa ta'ala,
yang mana Allah akan balas ketika mana di akhirat nanti. Mungkin kita dapat di dunia dan juga dapat di akhirat, insya-Allah. Kita sambung balik daripada pengajian kitab Adab Sulukil Murid, kalangan Al-Imam Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad. Sudah sampai kita pada fasal yang ke-9 di dalam menyatakan tentang bab berzikir. Apa yang penting, apa yang perlu di dalam kita berzikir, dan zikir apa yang dianjurkan untuk terlebih dahulu bagi orang yang permulaan di dalam untuk berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah minta abang bacakan. Bismillah. Fasal 9 belum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 9 tentang anjuran selalu berzikir dan berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wahai murid yang baik hati, setelah engkau mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, hendaknya engkau senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap waktu dan dalam segala keadaan, yaitu berzikir dengan hati dan lisan. Baik. Daripada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah Alawi Al-Haddad, kita disuruh dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berzikir. Adapun kalau kita tak nak berzikir, kata ulama, barang siapa yang tak nak berzikir, Allah Subhanahu wa taala dah berikan amaran dan peringatan kepada orang tak nak berzikir. Apa dia peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, iaitu daripada sebahagian ahli tafsir menyatakan maksudnya zikir rahman itu adalah Al-Quran. Nuqayyid lahu, Allah Subhanahu wa taala akan ikatkan mereka dengan siapa? Dengan syaitan. Fahuwa lahu qarin, dan syaitan itu akan menjadi teman baginya yang tidak akan berpisah daripadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut lagi, wa innahum layasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan mereka, iaitu syaitan-syaitan itu, akan menyekat daripada mereka itu berjalan kepada jalan yang benar, dan mereka itu akan menyangka bahawasanya orang-orang yang mana yang tak nak berzikir, yang mana mereka itu ditegah dan dilarang, disekat oleh syaitan untuk berjalan kepada jalan kebenaran, dan orang yang tak nak berzikir itu dia menyangka bahawasanya mereka itu memperolehi hidayat. Oleh sebab apa? Oleh sebab mereka tak nak berzikir, maka Allah ikatkan mereka dengan syaitan. Maka Allah bagi laluan kepada syaitan, maka mereka itu akan terikut dengan perangai syaitan, na'udzubillah. Sebab itu kita kena memperbanyakkan berzikir, ingat kepada Allah, sebut nama Allah Subhanahu wa taala di hati dan juga di lisan. Di hati dan juga di lidah kita sentiasa bersyukur mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tanda seorang hamba itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan sentiasa menyebut Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang cintakan seseorang, maka orang itu akan sentiasa sebut nama orang tersebut. Kalau kita sentiasa suka kepada pemain bola, kita saja tak sebut nama orang tu. Sebab apa? Sebab kita suka kepada orang tersebut. Kalau kita sayang, cintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan lekang daripada lidah dan hati kita ini untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Abu Bakar yang sentiasa melazimi zikir dengan la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala beritahu pada kita, dan juga daripada lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan memperbanyakkan menyebut la ilaha illallah. Kerana daripada la ilaha illallah itu terkandungnya rahsia, terkandungnya makna, yang mana makna tersebut membawa kita kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat daripada sahabat, di antaranya kisah seorang sahabat bernama Sa'id bin Al-Harithah radhiyallahu taala anhu, yang diceritakan daripada Yahya Al-Kinani
radhiyallahu taala anhu menyatakan bahawasanya walaupun kisah ini ada khilaf di antara ulama, tetapi tidak mengapa kalau kita cerita supaya meningkatkan kita punya kesungguhan dan himmah, keinginan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahawasanya Sa'id bin Harithah ini adalah seorang yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dipanggil sebagai orang yang suwam wal quwam, orang yang banyak berpuasa dan juga banyak berqiyamul lail, di mana siang harinya berpuasa, pada malamnya berqiyamul lail. Sehingga satu hari ketika di dalam peperangan bersama dengan Rom, pada suatu malam beliau ini duduk berjaga pada waktu malam dengan seorang sahabat, seorang perawi tersebut yang bernama Yahya Al-Kinani. Beliau berkata kepada Sa'id bin Harithah, "Wahai sahabatku, kamu terlalu kuat beribadah. Sesungguhnya pada badanmu itu ada hak, pada matamu itu ada hak." Maka kata sahabatnya itu Sa'id bin Harithah, dia kata, "Sesungguhnya hidup kita, umur kita ini ada pengakhiran, dan kita ini akan hancur binasa. Ini sahaja yang mampu dibuat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Sehingga kata sahabat dia, "Wahai Sa'id, engkau pergilah rehat seketika, pergilah tidur." Kemudian Sa'id bin Harithah pergi masuk di sebuah kemah, masuk di dalam kemah tersebut, maka tidur di situ. Tiba-tiba dengar suara, kata Yahya Al-Kinani, dia kata, "Aku terdengar suara orang sedang bercakap." Dia dengar, apa dia dengar? Dia kata, nanti dulu, aku tak nak balik." Dia kata, tak nak balik. Lama sikit dia kata, "Idzan al-lailah." Awan dia kata, "Ma uridu an arji'." Aku tak nak balik, dia kata. Apa pula? Siapa pula ni cakap ni? Kata perawi, "Siapa pula cakap? Ada orang lalu ke? Dia tengah berjaga malam, takut ada musuh dan sebagainya. Aku tak nampak pun orang lalu. Siapa yang bercakap?" Dengar macam suara Sa'id bin Harithah bercakap dengan siapa? Ma uridu an arji'. Aku tak nak balik. Kemudian dia kata, "Idzan al-lailah." Jadi malam. Kemudian pada keesokan harinya, bertemulah sahabatnya perawi bersama dengan Sa'id bin Harithah. Dia kata, "Wahai akhi, aku dengar semalam kamu bercakap dengan siapa?" Dia kata, "Semalam." Dia kata, "Boleh aku nak beritahu, tapi dengan syarat jangan beritahu orang lain. Selagi mana aku hidup, jangan beritahu orang lain." Baik, simpan rahsia sahabat. Apa dia cakap? "Malam tadi aku bermimpi, aku bermimpi pada malam itu berlaku kiamat yang sangat besar, dan aku semua dan umat manusia semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dihitung dan dihisap." Masya-Allah. Kemudian dua orang lelaki yang sangat tampan datang kepadaku dan membawaku kepada suatu tempat. Ketika mana aku sampai pada tempat tersebut, aku melihat ada pintu, dan pintu itu terbuka tanpa minta untuk dibuka. Bila aku masuk ke dalamnya, maka pemuda itu kata, "Pergilah kamu masuk ke tempat kamu, ke rumah kamu dan istana kamu." Dan aku melihat ramai orang bidadari yang berada di dalam tempat tersebut, dan aku melihat ada seorang perempuan duduk di atas satu tempat, yang mana aku pergi kepada perempuan tersebut. Kemudian aku dia menghulurkan tangannya, dan aku menghulurkan tanganku untuk ni. Kemudian perempuan tersebut kata, "Nanti dulu." Dia kata, "Nanti dulu, sabar. Nak pegang hulur tangan, nak pegang, tapi nanti dulu. Sebab apa? Kamu akan balik." Dia melihat, "Ya Allah, cantiknya. Aku tidak pernah melihat perempuan seumpama ini. Aku tidak pernah melihat tempat seperti itu." Kata perempuan tadi, "Kamu akan balik?" Maka aku kata, "Ma uridu an arji'." Aku tak nak balik. Sebab apa? Dah seronok dah masuk dalam tu. Tak nak balik. Dia kata, perempuan tadi kata, "Kamu kena balik. Macam mana pun kena balik. Tapi kamu akan datang bersama kami setelah daripada 3 hari, dan kamu akan berbuka bersama dengan kami." Masya Allah. Kemudian terjaga. Bila terjaga, kemudian diceritakan kepada perawi. Dia kata, "Selepas 3 hari aku akan syahid." Kemudian lepas daripada itu, para sahabat melihat Sa'id bin Harithah ketika mana di dalam peperangan, dia sangat-sangat, orang kata sangat sungguh nak kejar kepada syahid. Dia kata, "Apa dah kena dengan Sa'id bin Harithah ni? Tak pernah lihat orang macam ni, tak pernah lihat dia berperang macam ni. Hari ni aku lihat dia lain macam." Masuk di dalam peperangan, ada panah datang dia tak hirau, ada tombak datang dia tak hirau, pedang dia tak hirau, dia terus masuk je berlawan. Bukan
nak bunuh diri, tetapi memang kejarkan kepada syahid. Hari pertama, hari yang kedua dan hari yang ketiga, sahabat tanya, kenapa dengan hari itu? Maka perawi kata, kalau kamu tahu apa yang Sa'id bin Harithah tahu, kamu akan buat seperti mana dia buat. Sebab orang lain tak tahu. Maka bila hari yang ketiga, beliau itu jatuh syahid, mati syahid. Kemudian pada waktu malamnya itu, maknanya dia berbuka di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah balas di atas muka bumi Allah lagi, dia dah beri nikmat kepada sahabat. Kerana apa? Kerana banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sangat bangun pada waktu malam. Sampai kadang-kadang kata malam tak tidur langsung untuk beribadat, siang berpuasa. Kalau buat, Masya Allah, tak tahu macam mana, rasa tak pergi kerja rasanya. Malam tak tidur, siang berpuasa. Itu kelebihan orang yang berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang memandu kita jalan, untuk setiap jalan yang mandu kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan pandu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengurniakan kita cahaya, yang mana cahaya itulah yang memandu kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Daripada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wadhkur fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Dan hendaklah kamu ingat menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam diri kamu secara rahsia, diam-diam, sembunyi, di pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap masa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran, kalla ma'iya rabbi sayahdin, disebut Allah sentiasa dengannya, dan yang memberi hidayat kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir ini terus. Adapun zikir yang menghimpun zikir lisan dan hatinya adalah ucapan la ilaha illallah. Kerana zikir ini selalu diperintahkan untuk orang-orang pertama yang hendak menuju Allah dan orang-orang yang akhir. Baik. Daripada zikir la ilaha illallah ini terhimpun daripadanya faedah zahir dan juga batin. Kerana apa? Kita di situ terdapatnya nafi dan juga isbat. Kita menafikan selainnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mengisbatkan, kita menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati kita. Sebab itu daripada zikir-zikir ahli ma'rifah, mereka memperbanyakkan dengan menyebut la ilaha illallah. Dengan hati kita hadir ketika mana kita sebut. Dia ada dua peringkat, ada dua keadaan, iaitu ketika mana kita menyebut, kita berzikir la ilaha illallah, kita menghadirkan makna la ilaha illallah. Itu pada peringkat awal. Bagi orang yang awal dia nak mendapatkan kekhusyukan ketika mana dia nak berzikir, dia hadir dengan dia menghadirkan tulisan-tulisan tersebut. Nampak di pada mata dia memejamkan matanya, nampak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nampak kalimat la ilaha illallah awal-awal, permulaan, nak bagi khusyuk. Untuk yang peringkat yang naik sedikit, dia hadirkan makna la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la mashhuda illallah, la maqsuda illallah. Tiada yang wujud melainkan Allah. Maksudnya tiada yang wujud secara zatnya, secara hakikatnya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada yang wujud secara sendiri atas dunia ni. Apa yang wujud dengan sendiri atas dunia kita ni? Tak ada yang wujud dengan sendiri. Semuanya wujud dengan Allah yang wujudkan. Allah itu wujud azali lagi. Tak ada yang mewujudkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wujudnya Allah itu tiada permulaan. Wujudnya Allah itu wujudnya zati, wujudnya hakiki. Berbeza dengan kita manusia, makhluk Allah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya wujudnya adalah wujudul aridi, Allah yang mewujudkan. Maka bila kita hadir dalam diri kita makna, dan kita rasakan makna tersebut, makna hadir pada peringkat yang seterusnya, peringkat ketiga, kita hadir makna dan kita merasakan makna tersebut. Bila kita kata la mawjuda illallah, itu maknanya.
Tapi bila kita menghadirkan maknanya itu dengan merasakan kenikmatan, ya Allah, tiada yang wujud selain Allah Subhanahu wa taala, semuanya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La mawjuda illallah, la maqsuda illallah. Tiada yang ditujukan melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hadir dalam diri kita. Cuba kita berzikir, kita la ilaha illallah. Maka dengan sebab itulah hadir dalam diri kita, dan kita datangnya tafakkur, ingat kepada Allah. Sebab itu pada bab ini Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad sedang menyebutkan tentang anjuran di dalam berzikir dan bertafakkur. Oleh sebab tafakkur itulah yang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Siapapun yang ingin mendapat nikmatnya berzikir dan terbukanya segala hakikat, maka hendaknya ia berzikir kepada Allah dengan hati yang penuh, dengan tata krama yang penuh, dan dengan semangat yang penuh dan fokus yang penuh. Tidaklah semua itu dikerjakan oleh seseorang, melainkan Allah akan membuka baginya jalan menuju pintu-pintu langit, sehingga rohnya dapat menembus alam atas, sedangkan mata hatinya dapat melihat keindahan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Barang siapa yang betul-betul hadir ketika mana berzikir, khusyuk ketika berzikir, maka pintu-pintu rahsia Allah Subhanahu wa taala akan dibukakan kepada orang tersebut. Kalau kita lihat pada al-arif billah, orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka mendapat rahsia-rahsia alam, kerana Allah Subhanahu wa taala membuka bagi mereka rahsia, oleh kerana mereka banyak sentiasa dengan Allah. Duduknya dengan, bukannya duduk bersama Allah tu maksudnya duduk tu ingat kepada Allah, berdirinya ingat kepada Allah, mana berjalannya dengan ingat kepada Allah, setiap sakanat, setiap harakat. Nah, sebab itu diam kita ingat Allah, berjalan kita ingat Allah, gerak kita ingat kepada Allah. Mana tidaknya Allah buka jalan kepada mereka oleh sebab sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ dia kata ada ma'iyah, ada sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila Allah Subhanahu wa taala dah bersama dengannya, maka rahsia-rahsia Allah beri sebahagian daripada mereka itu pintu kasyaf. Allah bukakan pintu, boleh melihat sesuatu. Kadang-kadang macam mana dia tahu? Tahu daripada mana? Tidak tahu, melainkan Allah yang beritahu. Oleh sebab apa? Oleh sebab dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Allah selamatkan kita. Kenapa Allah selamatkan kita? Kerana kita sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wahai muridku, kata penulis, hendaknya kalian selalu memperbanyak bertafakkur dalam 3 perkara. Yang pertama, bertafakkur tentang kekuasaan Allah yang ada di langit dan di bumi, agar engkau dapat mengenali Allah. Baik. Yang pertama, apa yang tafakkur yang pertama yang diminta oleh pengarang kitab, iaitu bertafakkur tentang keajaiban kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat pada suatu hari, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada cerita pada kisah Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu dengan seorang lelaki. Satu hari Ibrahim bin Adham berjalan, tiba-tiba melihat seorang lelaki yang tangannya putus dua-dua dan kakinya putus kedua-duanya dan matanya buta. Sedang dia duduk, dia tengok, tiba-tiba lalu seorang lelaki yang mana rasa kasihan dengan orang lelaki tadi yang kudung tangannya, yang kudung kakinya, yang buta. Kemudian diberikan makanan kepadanya, disuapkan makanan. Nak makan macam mana kalau tak disuap? Setelah disuap, maka keluar daripada mulut lelaki tersebut, dia kata, alhamdulillahi bi ni'matihil azimah wa atayahul jasimah. Alhamdulillahi bi ni'matihil azimah wa atayahul jasimah. Maka Ibrahim bin Adham terkejut. Dia pun pergi pada lelaki yang kudung tadi, dia pun pergi. Sedangkan Ibrahim bin Adham pun daripada kalangan wali Allah Subhanahu wa taala. Pergi kepada lelaki tersebut, dia kata, wahai fulan,
Apa yang kamu tadi cakap tadi? Dia kata, aku dengar kamu cakap tadi. Apa yang kamu kata? Alhamdulillahi bi ni'matihil azimah wa atayahul jasimah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmatnya yang agung dan pemberiannya yang besar. Maka kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, dia kata, mananya mata kamu tu? Mana mata kamu? Mana kamu boleh lihat tak? Tak boleh lihat. Mana tangan kamu? Dua tangan, tak ada kudung. Mana kaki kamu? Tak ada. Dan tu mananya nikmat yang besar. Mata tak boleh tengok. Mananya pemberian yang besar? Mana nikmat yang agung? Kata lelaki tadi, wahai Ibrahim bin Adham, Masya Allah, macam mana kamu boleh kenal aku? Kata Ibrahim bin Adham. Maka kata lelaki tadi, kata, semenjak aku kenal Allah Subhanahu wa taala, aku kenal selain daripadanya. Oleh kerana apa? Oleh kerana kenal Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu juga kisah Sayyidina Uwais Al-Qarni dengan sahabat Rasulullah bernama Haram bin Hayyan. Datang bagi salam, Assalamualaikum ya Uwais. Tak pernah jumpa lagi, first time jumpa. Tapi dia tahulah, dia kenal lah. Tapi Uwais Al-Qarni ni orang yang tak jumpa semua orang. Maka sampai saja sahabat tadi, Haram bin Hayyan, dia kata, marhaban bi akhi Haram bin Hayyan. Sebut lagi, macam mana kamu kenal aku? Kenal nama ayah aku, kenal nama datuk aku. Dia kata Uwais Al-Qarni, dulu kita pernah bertemu di alam roh dulu. Masya Allah. Ni kisah-kisah, tak apa. Bagi yang kisah ni orang nak percaya, bagi sebab yang nakal, yang nukil ni daripada kalangan ulama yang boleh dipercayai. Begitu juga dengan kisah lelaki tersebut. Mana kamu kenal? Aku kenal kamu sebab aku kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka baik, kalau macam tu, kenapa kamu puji Allah Subhanahu wa taala bi ni'matil azimah, dengan nikmat yang agung, wa atayahul jasimah, dengan pemberiannya yang besar? Maka kata lelaki tersebut, dia kata, wahai Ibrahim bin Adham, tidakkah nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku lisan yang boleh berzikir dan hati yang boleh bersyukur? Lidah masih boleh berzikir, besar nikmat. Sebab itu bila sebut alhamdulillah bi ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah, segala puji bagi Allah yang memberi nikmat kepada kita itu Islam, dan cukuplah nikmatnya iaitu Islam itu sebagai nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan nikmat Islam itu, nikmat yang besar, nikmat berzikir, kita dapat berzikir itu kerana kita Islam, dapat berzikir, kita sebut nama Allah, dan dapat hati kita, wa qalilum min ibadiyasy syakur, Allah SWT sebut, dan sedikit daripada kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Maka lelaki tadi bersyukur sangat kerana tergolong daripada golongan orang yang hatinya bersyukur, ingat kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita dianjurkan untuk sentiasa bertafakur. Tafakur, ingat semua, tengok keajaiban Allah, menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita lihat seorang lelaki, ketika mana saya sedang belajar di bumi Yaman, Hadramaut, ketika itu keluar daripada rumah, tengok seorang lelaki yang mana keluar daripada rumahnya merangkak untuk pergi menunaikan solat berjamaah di masjid dalam keadaan merangkak. Nikmat Allah bagi, macam mana dia boleh buat? Macam mana dia boleh keluar daripada rumah dia dalam keadaan merangkak pergi ke masjid? Selipar kita pakai di kaki, dia pakai selipar di tangan. Di kakinya dibalut. Keluar daripada rumah, turun daripada rumah agak tinggi, turun daripada bukit, turun dengan merangkak. Naik ke tangga masjid dengan lutut. Kita langkah-langkah sekali, kadang-kadang naik tangga terus lompat terus sampai naik ke atas. Tapi dia kena satu-satu, tangannya pegang ke dinding. Nak naik satu-satu kena dinding, satu pegang dinding, tangga macam ini. Nah, dia duduk dinding macam ni, naik lagi ni. Kita tengok, tak boleh kita berfikir.
Hebatnya Allah SWT, walaupun dengan lutut. Tapi pernah tengok dalam banyak video-video, tengok Allah SWT beri orang yang kudung tangannya, tak ada tangan, menulis pakai kaki. Kita ingat tulis ni pakai tangan saja kot boleh. Bahkan kepandaian, kelebihan yang Allah berikan kepada orang tersebut bukan sekadar menulis, bahkan pandai melukis. Kita pandai melukis. Hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tak ada tangan, tak ada kaki, menulis pakai apa? Pakai mulut. Pernah tengok? Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Binatang duduk dekat sini warna ini, duduk kat sini warna ini, boleh tukar-tukar warna pula. Masya Allah, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh tukar warna tak? Boleh tukar warna, pergi cat. Nak tukar rambut boleh? Boleh tukar rambut, cat lah. Tapi binatang ni tak perlu cat, dia bertukar sendiri. Itu keagungan, kehebatan yang boleh kalau kita tengok, ya Allah, hebatnya ciptaan Engkau ya Allah. Kita bawa kita ke azamatillah, kehebatan, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab hadirnya keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati, menyebabkan kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kedua, perkara yang kedua, bertafakur tentang berbagai kurnia yang diberikan kepadamu agar engkau mencintai Allah. Allah. Baik. Yang kedua, pernah saya satu ketika sedang makan. Ini saya sendirilah, wallahu alam, tuan-tuan, kakak-kakak, abang-abang macam mana, wallahu alam. Sedang makan, ambil suap nasi. Bila kita nak suap nasi, kita suap tu nasi satu jatuh. Bila jatuh sebutir nasi tu, kita kata itu sebutir nasi yang jatuh. Kalau kita nak suap nasi, Allah tak izinkan kita angkat, kita nak suap jatuh semua nasi. Nak angkat suap jatuh semua nasi. Boleh masuk tak nasi dalam mulut? Siapa yang izinkan nasi-nasi yang kita makan itu masuk dalam mulut? Allah Subhanahu Wa Taala yang izinkan. Kalau satu beras, satu sebutir nasi pun tidak diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam mulut kita, boleh masuk tak? Tak boleh masuk. Maknanya apa itu? Itu nikmat Allah. Alhamdulillah, nikmat Allah. Sebutir nasi ni boleh. Tetapi setiap hari berapa butir nasi yang masuk dalam mulut kita? Cuba kita hitung. Hari ni berapa butir nasi dah abang makan? Ada tak orang kira setiap hari, hari ni saya dah makan 1000 butir nasi. Semalam ini sebab apa buat ni? Saya nak diet. Hari ni 1000. Sepatutnya kena kurang lagi sikit. Sebab apa? Sebab dia nak diet. Dia kira berapa butir nasi masuk dalam perut. Tapi orang tak kira butiran nasi ni. Orang kira biasa banyak mana, skop ke, nak cedok berapa cedok nasi, berapa gelas besar. Itu yang dikira. Tapi kita tak pernah kira pun. Dan kita tidak pernah kira pun berapa liter air yang kita minum setiap hari. Ada orang kira berapa liter? Dia kira kena banyak ni, mesti kena banyak ni, tapi mungkin lebih. Itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala masih bagi. Dan nikmat kekenyangan yang Allah bagi kepada kita, dan nikmat hilangnya haus kepada kita. Kalau kita makan tak kenyang-kenyang, boleh mati tak? Kalau kita minum tak hilang haus, minum haus, minum. Pernah satu ketika disebut seorang lelaki, Masya Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua, pelaku maksiat, ketika pada akhir hayatnya rasa haus, nak air, bagi air, segelas air, minum, haus, bagi segelas air lagi, haus, bagi segelas lagi, haus, bagi satu jak, haus, bagi satu baldi, terus haus lagi. Kerana apa? Yang menghilangkan haus itu bukan air. Yang menghilangkan haus itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila ulama meletakkan ta'rifan, definisi pada air, dia kata jauharun latifun syaffafun yatalawun bilawni ina'ihi yakhluqullahu ar-riyya 'inda tanawulihi. Apa dia maksud air? Air itu sesuatu benda yang lembut, jauhar, yang lembut, yang mana warnanya jernih, yang mana mengikut warna bekas yang diisi. Kalau bekas warna kuning, kuninglah air tadi sebab jernih. Kalau hijau, hijaulah air tadi. Yang mana yakhluqullahu ar-riyya 'inda tanawulihi, yang Allah ciptakan hilangnya haus ketika mana kita minum air tersebut. Kadang-kadang orang minum sikit ke, seteguk air minum, hilang haus, tak perlu banyak. Itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu baru sikit. Belum lagi kita fikir nikmat mata, belum lagi kita fikir nikmat telinga, belum lagi kita fikir nikmat tangan, belum lagi kita fikir nikmat kaki yang Allah beri pada kita. Hari ni kita boleh bekerja dengan mudah, dengan senang. Kita keluar daripada rumah. Contoh kata kaki kita sakit, dekat lutut, sakit lutut. Setiap hari kita jalan, okey kaki kita. Kena kaki sakit lutut, oh susahnya nak turun tangga. Kurang dah sikit nikmat. Tergeliat ataupun terseliuh kaki, Allah kurang dah nikmat. Tapi setiap hari Allah bagi kita boleh jalan, keluar turun daripada rumah dengan cepat, dengan mudah. Naik kereta, naik motor, naik basikal dan sebagainya, sampai kepada tempat tujuan kita. Itu nikmat Allah. Boleh kira tak? Itu semua nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sampai lagi ke kita, kepada kita berfikir kepada kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bersyukur akan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dah sampai pada waktu isyak, pada ruangnya pada azan. Bismillah. Baik, terus. Perkara ketiga, bertafakur tentang dunia dan akhirat dan keadaan manusia ketika di dunia dan di akhirat, agar engkau dapat berpaling dari dunia dan menghadap kepada akhirat. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi pada kita khabar, cerita tentang umat-umat yang terdahulu, umat-umat yang terkemudian, dan balasan-balasan di atas dunia dan balasan di akhirat. Kalau kita fikir balik, kita balik ke belakang, nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita, antaranya nikmat satar. Allah nikmat lindung. Allah lindung kita, Allah tutup setiap keaiban kita. Kalau kita ingat balik cerita yang dulu-dulu yang lampau, ada satu umat yang mana kalau buat maksiat, buat perkara yang melampaui batas, keluar daripada had yang telah ditetapkan oleh Allah, maka akan tertulis di atas dahinya apa yang dilakukan. Ada satu umat, apabila buat salah, di rumahnya itu tertulis kesalahan yang dilakukan. Pernah tak kita di atas dunia ni, kita pernah buat salah, ada tertulis ke atas dahi kita, orang semua tengok. Dekat rumah kita tertulis, orang ni pemakan riba, na'udzubillah. Orang ini adalah orang yang tinggalkan solat, na'udzubillah. Orang ini adalah orang pengumpat. Ada tak dekat rumah kita tulis? Ada tak atas dahi kita kena tulis? Alhamdulillah. Kita fikir keadaan kita di atas dunia, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allah cerita nanti akhirat nanti macam mana pula. Allah Subhanahu Wa Taala beri peringatan. Nanti orang kafir kata apa dekat Allah Subhanahu Wa Taala? Ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya kalau aku ini jadi tanah. Itu cerita akhirat. Macam mana ketika mana berada di padang mahsyar, itu cerita akhirat. Ketika mana kita dihadapkan di hadapan Allah, ketika mana hisab, ketika mana kita ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana kita melalui titian siratul mustaqim, ketika mana manusia yang diazabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebahagiannya, yang mana sebahagiannya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana semua ini membawa kepada kita tafakur. Kita ingat, aku ni nak bahagian mana? Aku nak bahagian yang mudah ke aku nak bahagian yang susah? Sebab itu kita perlukan kepada Al-Quran setiap hari. Setiap hari. Sebagaimana Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi ketika pada zaman kecilnya, waktu besar-besar zaman macam adik-adik ni, tak bermain dengan budak-budak. Dia tak suka main, Imam Nawawi. Satu hari dia balik, dia menangis. Dia kata tak naklah main, tak nak main. Duduk dengan ayahnya. Ayahnya seorang bisnes, peniaga. Duduk di tempat kedai ayah dia, duduk di situ hanya baca Al-Quran. Allah bagi Imam Nawawi itu hidupnya dengan Al-Quran, sehingga menghafal Al-Quran. Setiap hari baca Al-Quran, 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 Al-Quran.
Maka sebab itulah Allah berkati hidup Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Begitu juga Al-Imam Ali Zainal Abidin. Satu hari pada waktu beliau masih kecil ni, beliau waktu pelajar budak-budak kecil sedang bermain, Al-Imam Ali Zainal Abidin duduk di tepi. Lalu seorang ulama tengok budak tu, siapa budak tu? Pergi dia tanya, wahai budak, kenapa kamu tak bermain dengan budak-budak lain? Dia kata. Maka jawab Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu cicit kepada Rasulullah SAW. Maka kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, kata, apakah aku ini diciptakan untuk bermain? Kita dah besar pun rasa tak boleh berfikir macam mana budak yang masih muda lagi umurnya pada waktu itu berfikir, apakah aku diciptakan untuk bermain? Oleh sebab itulah daripada kecil sehinggalah terkenal namanya Ali Zainal Abidin As-Sajjad, yang banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana daripada kecil tak sibuk dengan bermain, tapi kita setiap hari ada main. Setiap hari ada main. Kita ingat diri kita dan juga orang yang kita kasihi, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ingat banyak pada mati. Sebagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu pada cincinnya dia tulis apa? Kafa bil mauti wa'idhah. Cukuplah mati itu sebagai peringatan. Dekat cincin, kita cincin batu permata lah, pakai batu permata. Tapi Sayyidina Umar dekat cincin dia tulis kafa bil mauti wa'idhah. Cukup mati itu sebagai peringatan. Maknanya bila nak buat sesuatu, tengok cincin. Sebab itu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu tidak ambil sedikit pun daripada harta Baitul Mal, melainkan apa yang sangat perlu. Kenapa? Takutkan kepada akhirat. Sayyidina Umar satu hari tengok kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar, namanya Abdullah bin Umar, sahabat juga. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, aku hari itu makan 2 lauk. Maka ayandaku kata, kenapa kamu makan 2 lauk? Kita makan berlauk-lauk. Masya Allah. Tengok macam mana hati orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hal ini telah kami jelaskan secara teliti lagi, walaupun dalam kitab ni tak detail, tetapi di dalam satu kitab insya-Allah kalau diberi rezeki untuk kita tersembung daripada kitab Risalatul Muawanah di dalam karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad, bolehlah membacanya bagi sesiapa yang berminat. Kita dah baca kitab ini, nanti satu masa nanti kalau diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan masuk kepada kitab Risalatul Muawanah yang lebih teliti, detail sedikit daripada kitab ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita ruang dan masa untuk kita berkongsi bersama-sama untuk mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah menjadi orang yang sentiasa istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sentiasa berusaha untuk mendekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sentiasa memperbanyakkan zikir, mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap keadaan kita sentiasa tidak lekang lidah dan hati kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Martabat daripada martabat zikir yang perlu kita ingat, yang paling afdal adalah zikir hati dan zikir lidah. Kemudian zikir hati, dan yang paling bawah sekali zikir lidah. Hati tak berzikir, lalai, ghafil. Yang kita nak zikir lidah dan juga zikir hati. Kita sebut di lidah dan hati kita hadir. Hati kita ini khusyuk, hadir makna, faham makna, dan kita sentiasa merasakan kenikmatan ketika mana kita berzikir, menyebut la ilaha illallah dan zikir-zikir yang lain. Guru saya kata perbanyakkan berzikir, menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lazimi 3 zikir, iaitu la ilaha illallah, selawat kepada Nabi, tahlil, selawat dan juga istighfar.
Ghaffar. Jadi kita gabung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, astaghfirullah. Kita minta ampun. Daripada ayat, daripada hadis Nabi, jaddidu imanakum aktsiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan memperbanyakkan zikir la ilaha illallah. Dan kita berselawat kepada Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Begitu juga kata ulama, adimis salata 'alan nabi Muhammadi faqabuluha hatman min ghairi taraddudi, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata 'alan nabi Muhammadi. Sentiasa lazimilah kamu dengan berselawat kepada Nabi, dan selawat itu akan diterima sama sekali oleh Allah, sama sekali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walau apa dalam keadaan jua sekalipun. Setiap amalan yang kita lakukan selain daripada kita berselawat, semuanya di antara diterima dan tidak diterima oleh Allah, melainkan kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebahagian ulama mengatakan, walaupun kita berselawat dalam keadaan kita menunjuk, walaupun dalam keadaan riak sekalipun, Allah masih tetap menerima selawat tersebut, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalaulah selawat yang kita selawat kepada Nabi, kalaulah, mudah-mudahan tak ada lah kalau ni, dalam keadaan riak, dalam keadaan menunjuk kepada orang lain, Allah terima. Bagaimana kalau kita selawat kepada Rasulullah dalam keadaan kita kasih dan sayang dan rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau dalam keadaan macam ni kita nak lah, tapi kalau keadaan yang awal tadi tak nak. Dan juga kita beristighfar kepada Allah kerana kadang kita tak tahu kesalahan kita. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Itu daripada ayat surah Nuh, ya. Maka Allah kata, Sayyidina Nuh berkata kepada umatnya, faqul tastaghfiru rabbakum, beristighfarlah kamu kepada Allah Tuhan kamu, innahu kana ghaffara, kerana Allah itu sangat-sangat maha pengampun, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dengan sebab istighfar kamu waktu itu, mereka mengadu kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam kerana mereka tak ada waktu itu kering kontang, tengah gersang, tengah kemarau, tak ada air. Maka dengan sebab istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan rahmat Allah. Ada sebahagian datang, ya Allah, aku belum dapat belum ada cahaya mata. Maka Sayyidina Nuh alaihi salam kata, beristighfarlah kepada Allah, wa yumdidkum bi amwal wa banin. Ada yang datang, ya Nuh, kami tak ada harta. Istighfar kepada Allah, Allah akan beri kepada kamu harta. Ya Nuh, kami tak ada anak. Istighfar, Allah akan beri kepada kamu anak. Wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan berikan kepada kamu akan kebun-kebun, daripada kebun itu terdapat sungai-sungai. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kamu tidak mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar itu perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan sentiasa memberi kekuatan kepada kita untuk berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tidak lekang dengan berzikir, sentiasa basah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, daripada kita menyebut perkara-perkara yang melalaikan diri kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar itu, kita tangguh pengajian kita dengan kafaratul majlis dan juga sultan asal dan juga doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih lana qarabatin lana fi dinina malikatul untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa fikum
بما ترتضي قولا وفعلا كما وزقك حلالا دائما وأخذ الأتقياء العلماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون نقر بالرضا منك العيون قد عنا ربنا كل دين قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى لن إلى الحق دعانا والوفاء بكتابه فيه لناس الشفاء عن الآل كرام شرفا عصب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.